Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang edisi malam khas Sidang Dewan Negeri Pahang 25 Ogos 2021. Kestabilan politik di negeri ini memberi ruang dan peluang terbaik kepada Kerajaan Pahang untuk terus fokus kepada usaha memajukan negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Diwan Ismail berkata, pentadbiran turut berlangsung seiring dengan slogan yang dibawa, "Inilah Pahang" atau "This is Pahang". Dalam hal ini, sukacita saya nyatakan bahawa Muafakat Nasional serta kerjasama dengan Barisan Nasional Negeri dengan izin is our way forward. Waimah apa pun yang berlaku di peringkat pusat, kita akan teruskan kerjasama kita dalam Muafakat Nasional, insya-Allah. Walau bagaimanapun pulang kepada rakan daripada PAS. Tapi yang saya tahu, semua inginkan Muafakat Nasional dan ini telah disahkan oleh Yang Berhormat daripada Besrah semasa Yang Berhormat daripada Kuala Sentuh bikin panas. Jadi Yang Berhormat daripada Kuala Sentuh telah menanyakan satu soalan Cepu Mas dan telah pun diwarakan bahawa Yang Berhormat daripada Besrah pun mengatakan lebih kurang di is Pahang. Apa pun yang berlaku di is Pahang, kita nak cara Pahang, iaitu Muafakat Nasional. Terima kasih banyak-banyak. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pahang di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warosdi menjawab pertanyaan ADN Semambu dan ADN Ketari yang membangkitkan mengenai pelombongan nadi bumi dalam hutan simpanan kekal Hulu Jelai. Yang menariknya dakwaan, kononnya seluas 660 hektar kawasan terbabit akan dinyahwartakan ataupun digazet. Sedangkan ini adalah tidak benar. Ya? Saya ingin ulang lagi sekali bahawa ini adalah tidak benar. Yang sebenarnya, seperti mana yang telah saya sebut, permohonan untuk pelombongan REE di kawasan berkenaan belum didaftarkan pun sebagai pajakan melombong ataupun ML. Oleh itu, soal penyahwartaan tidak timbul. Selain ML, keperluan seterusnya oleh pihak terlibat mestilah memperoleh kelulusan penilaian kesan alam sekitar ataupun EIA daripada Jabatan Alam Sekitar serta CJ Skim Pengendalian Melombong ataupun OMS dengan izin Operation Mining Scheme yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Menurutnya lagi, sehingga kini belum ada lagi prosedur operasi standard SOP bagi kerja-kerja pelombongan dan masih dalam peringkat cadangan penggubalan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada Majlis Mineral Negara pada 16 Februari lalu. Dalam pada itu, beliau menyentuh berkenaan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan mengisi kekosongan di kilang-kilang milik pelabur asing, terutamanya di kawasan perindustrian Gebeng yang dibangkitkan oleh ADN Berserah. Katanya, sememangnya usaha telah diambil agar tidak berlaku mismatch antara keperluan pekerja mahir dan separa mahir oleh pihak kilang dengan tawaran tenaga kerja oleh institusi-institusi pendidikan serta kemahiran. Bekalan ikan di Pahang masih kekal stabil walaupun berlaku penutupan melibatkan Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di sini bermula 23 Jun 2021. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, kapasiti hasil tangkapan secara purata boleh direkodkan daripada 15 visa sehari bermula Ogos 2021 dengan anggaran jumlah tangkapan 95 tan metrik sehari dengan purata 2,850 tan sebulan dan jumlah ini ialah 65% daripada hasil tangkapan sebelum PKP bermula pada 2020. Malah ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai agensi termasuklah Fama telah membantu memasarkan produk ikan patin dan tilapia bagi membantu penternak terlibat. Sebenarnya semasa PKP, semua agensi Jabatan Pertanian, Perikanan dengan kerjasama daripada Fama telah juga membantu memasarkan hasil ternakan melalui jualan
di outlet pemasaran seperti Pasar Tani Kekal, Pasar Tani dan juga melalui pemasaran online melalui Agro Bazaar. Beliau berkata demikian ketika ucapan penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang. Katanya lagi, pelbagai bantuan juga telah disalurkan kepada para petani dan nelayan, termasuklah bantuan daripada LKIM Negeri Pahang secara one-off kepada golongan B40 kepada 100 penerima dengan jumlah keseluruhan RM100,000. Bantuan terus dipertingkatkan pada 2021 kepada RM320,000 dengan jumlah penerima seramai 160 orang bagi menjayakan projek tanaman kontan di Kuala Pahang Pekan. Selain itu, seramai 1,300 nelayan di negeri ini juga akan menikmati kenaikan allowance sara hidup nelayan ESH daripada RM250 kepada RM300 bermula Januari 2021. Kerajaan turut menyediakan insentif kepada golongan petani yang terkesan dengan pandemik COVID-19 menerusi program sedia ada dengan seramai 11,447 petani mendapat manfaat daripada peruntukan sebanyak 5.11 juta. Bagi sektor industri asas tani, IAT pula terus berkembang dengan nilai pengeluaran RM75 juta setahun dalam tempoh 2020 dan sehingga Jun 2021, sebanyak 30 juta produk IAT dapat dihasilkan di seluruh negeri. Bagi sektor perikanan pula, sejumlah 203,000 benih ikan bernilai RM29,000 telah diberikan percuma kepada 149 penternak di negeri ini, manakala sehingga Julai 2021, sejumlah 226,000 benih ikan bernilai RM53,000 juga diberikan kepada 97 penternak. Selain itu, banjir besar yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian besar kepada penternak turut dibantu dengan anggaran sebanyak RM1,593,150. Sebanyak 1,000 ketua isi rumah KIR di seluruh Pahang bakal menikmati manfaat menerusi Rumah Rakyat Pahang RRP dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim Muda berkata, sehingga kini sebanyak 304 unit rumah untuk golongan yang tidak berkemampuan telah berjaya dibina sejak RRP dilancarkan pada tahun 2020. Di mana kerajaan kita telah berjaya membina sebanyak 98 unit pada tahun 2020 dan sedang dalam pembinaan sebanyak 206. Jadi keseluruhan yang telah dibina untuk rumah RRP pada tahun 2020 dan pada tahun ini sebanyak 304 pada golongan-golongan yang memerlukan rumah yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap mana pada tahun ini sebanyak 2 pasar telah diluluskan, iaitu 200 unit bagi pasar pertama tahun 2021 dan pada bulan September yang akan datang diluluskan lagi sebanyak 104 unit bagi pasar 2 tahun 2021 dan diangka siap pada sebelum akhir tahun inilah. Keseluruhan pasar ini melibatkan kos pada tahun sebanyak RM6,825,000 yang telah dikeluarkan oleh Pak Kerajaan Negeri pada golongan yang bersasar, dan Kerajaan Negeri bercadang untuk setiap tahun melaksanakan sebanyak 100 hingga 200 unit rumah rakyat Pahang bagi mereka yang memerlukan rumah. Beliau berkata demikian ketika membuat ucapan penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warus Diwan Ismail telah bersetuju meluluskan pertambahan RRP Fasa 2 tahun 2021 dan pelaksanaannya akan bermula September depan. Dalam usaha mendepani situasi pandemik COVID-19 ketika ini, kerajaan turut memberikan pengurangan 50% terhadap bayaran sewa rumah PAKR bagi tahun 2021 dan 2022 dengan melibatkan peruntukan berjumlah RM330,000. Menjawab kepada pertanyaan oleh Ahli Dewan Negeri ADN Bilut, Yang Berhormat Tuan Lee Chin Chen, ADN Padang Tengku, Yang Berhormat Datuk Mustafa Long dan ADN Semambu, Yang Berhormat Tuan Lee Chien Chung berhubung pengecualian bayaran bulanan sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT
Beliau berkata, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail telah mengumumkan pengecualian bagi bayaran bulanan sewa premis PBT sebanyak 50% bagi Jun hingga September 2021 dengan jumlah keseluruhan 5.2 juta. Berhubung dasar penjajaan di tepi jalan yang diusulkan oleh ADN Indrapura, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syafiq Fauzan Haji Sharif, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim berkata dasar tersebut masih diteruskan tetapi pihak MBK tidak membenarkan peniaga beroperasi di kawasan berisiko atas faktor keselamatan. Jumlah permit khas harian penjaja tepi jalan yang telah dikeluarkan dalam tempoh pandemik adalah sebanyak 1,443, termasuklah meluluskan 15 tapak pasar malam dengan mengenakan syarat-syarat tertentu. Kerajaan negeri tidak meminggirkan golongan luar bandar melalui penyediaan prasarana yang berkualiti dan mencukupi, sekaligus menyokong pembangunan ekonomi dan sosial luar bandar serta dapat mewujudkan persekitaran kehidupan yang kondusif. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mak Kiram berkata, bagi tahun 2021, kerajaan negeri dengan kerjasama erat pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Negeri Pahang telah dan sedang melaksanakan pelbagai projek dan program pembangunan fizikal serta sosial di kawasan luar bandar dengan peruntukan keseluruhan yang disalurkan berjumlah RM291.8 juta. Ia merangkumi 64 buah projek melibatkan 3 bahagian utama pembangunan luar bandar iaitu prasarana, kesejahteraan rakyat, pembangunan tanah dan wilayah serta peruntukan kepada agensi-agensi KPLB di negeri Pahang seperti Majlis Amanah Rakyat MARA, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Sebenarnya peruntukan untuk tahun 2021 adalah satu peningkatan sebelum tahun 2020 iaitu kelebihan sebanyak 56.9 juta. Pelaksanaan pembangunan ini merangkumi pelbagai jenis projek seperti projek bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, projek ameniti sosial, lampu jalan kampung, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung ataupun prospek, serta pembangunan pemaju kawasan PPK. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pahang di Wisma Seri Pahang. Dalam pada itu, beliau mewakili seluruh masyarakat orang asli negeri Pahang mengucapkan jutaan terima kasih di atas keprihatinan Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas sumbangan wang tunai berjumlah RM240,000 dan sumbangan bakul makanan bantuan prihatin Pahang 2.0 dengan jumlah RM1.5 juta. Kerajaan negeri dan JAKOA Pahang sentiasa memantau dan mengambil maklum situasi dan kemaslahatan masyarakat orang asli negeri Pahang dengan pelbagai perancangan pembangunan, sosioekonomi, pendidikan dan kebajikan agar kemakmuran hidup dapat dinikmati oleh mereka bersama. Sementara itu, beliau menjelaskan Kerajaan Negeri Pahang telah menjenamakan semula 543 buah majlis pengurusan komuniti kampung MPKK di seluruh negeri Pahang kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Kesemua 543 buah organisasi JPKK di negeri ini menunjukkan prestasi yang baik walaupun diuji dengan pelbagai cabaran dan dugaan sebagai contoh perubahan pentadbiran Kerajaan Persekutuan, penularan wabak berbahaya pandemik COVID-19 dan sebagainya. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dapat mempertingkatkan perkhidmatan internet jalur lebar tetap dan mudah alih di seluruh negeri ini menjelang tahun 2022 apabila semua kerja pembangunan dan naik taraf infrastruktur komunikasi siap dilaksanakan. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, ini terbukti dengan peningkatan kadar liputan 4G semakin menampakkan hasil menerusi kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Berdasarkan daripada rekod SKMM juga, kadar liputan 4G di kawasan berpenduduk negeri Pahang terus mencatatkan peningkatan seperti berikut. Pada 2018, hanya berada kadar liputan 4G adalah 65.6% sahaja. 2019,
70.5%, 2020 89.3%, manakala pada tahun 2021 90.25%. Beliau berkata demikian ketika ucapan penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Beliau berkata untuk menaik taraf projek jalur lebar talian tetap, sebanyak 118,226 premis telah disasarkan di negeri ini dengan rangkaian jentian optik di mana pelaksanaannya telah bermula pada 2020 hingga Jun 2021. Manakala bagi projek perluasan jalur lebar mudah alih, sebanyak 270 menara baru telah ditetapkan untuk dibina di seluruh Pahang di mana 26 daripadanya telah beroperasi manakala 244 lagi sedang dalam pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat sehingga penghujung 2022. Kerajaan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif khusus bagi pelajar yang menjalani PDPR dengan pemberian sumbangan kepada 19,254 pelajar yang bakal menduduki SPM dengan jumlah peruntukan RM962,700. Katanya, sebanyak 1,100 komputer riba juga telah diperuntukkan kepada pelajar di bawah senarai bantuan kanak-kanak BKK Pahang yang menduduki peperiksaan SPM 2021 dengan jumlah keseluruhan RM1.5 juta. Menerusi inisiatif cerdik pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang turut terlibat dalam pembekalan peranti digital kepada murid-murid B40 sebanyak 11,052 unit melibatkan 130 sekolah bagi tahun 2021. Selain itu, 108 pusat internet komuniti PIK yang diselia oleh MCMC di seluruh Pahang turut membantu meningkatkan kemahiran dan literasi digital para pelajar. Kerajaan Pahang telah berjaya meningkatkan nilai perdagangan utama negeri sebanyak 13.5% atau 3.48 bilion pada 2020. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, sumber perdagangan utama Pahang yang terdiri daripada ekspor dan import itu bernilai 42.4 bilion pada 2020. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Negeri Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang hari ini. Datuk Seri Haji Warosdi berkata, terdapat 3 kategori barangan yang terlibat dalam ekspor barangan mengikut komoditi utama di negeri ini. Antara ekspor barangan utama Pahang pada tahun 2020 adalah berasaskan besi dan keluli bernilai 10.5 bilion dengan pertumbuhan positif kepada 10.492 bilion pada tahun 2020 berbanding 3.94 bilion pada 2019 iaitu peningkatan sebanyak 166.4%. Bagi sektor oleokimia yang berasaskan kelapa sawit pula menurun sebanyak 21.8% manakala minyak kelapa sawit menurun kepada 23% atau 1.978 bilion. Manakala bagi barangan elektrik dan elektronik yang lain meningkat kepada 12.7% atau 863 juta dan keluaran petroleum bertapis juga meningkat kepada 16.4% iaitu 571 juta. Tambah beliau lagi, bagi import barangan utama di negeri ini iaitu keluaran petroleum bertapis menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 berbanding pada 2019. Kerajaan Pahang memperuntukkan 18 juta ringgit bagi pelaksanaan projek mengatasi masalah kekeruhan di 3 loji rawatan air LRA di Sungai Semantan, Sungai Klau dan Sungai Bilut. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, ini melibatkan pembinaan tangki pra-pemendapan di kesemua LRA terlibat. Katanya, tangki pra-pemendapan ini berfungsi untuk menakung air mentah yang keruh untuk tempoh masa tertentu di mana proses perawatan air mentah yang ditakung ini akan dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang bersesuaian untuk merendahkan nilai kekeruhan kepada nilai kekeruhan yang boleh dirawat oleh LRA berkenaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dari Ahli Dewan Negeri Tras Yang Berhormat Encik Chow Yu Hui pada sesi soal jawab
mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang. ADN Trust sebelum itu meminta penjelasan mengenai status projek RM18 juta yang diguna untuk mengatasi masalah kekeruhan air di ketiga-tiga loji rawatan air dan langkah yang akan digunakan oleh projek ini untuk membersihkan kekeruhan air sungai. Beliau berkata, bagi status kemajuan ketiga-tiga projek berkenaan, dua daripadanya mengalami sedikit kelewatan daripada jadual sebenar. Bagi LRA Sungai Bilut, kos kontrak bernilai RM7,641,196.60 bermula pada 27 April 2021 dan dijangka selesai pada 26 April 2022. Kerja-kerja di LRA Sungai Bilut lewat 3% daripada jadual sebenar, namun demikian kerja-kerja tanah bagi platform level dan piling survey telah selesai. LRA Sungai Semantan pula, kos di LRA ini adalah sebanyak RM5,220,032 bermula 22 Februari 2021 dan dijangka selesai pada 27 Februari 2022 dan kerja adalah mengikut jadual. Kerja-kerja jalan keluar masuk, longkang, hoarding dan pembersihan kawasan telah selesai. Manakala kerja di LRA Sungai Kelau, kosnya adalah RM3,408,300 bermula pada 22 Februari 2021 dan dijangka tamat pada 27 Februari 2022, namun berlaku kelewatan 4.42% daripada jadual asal. Kewujudan rumah rakit atau rakit stay di pesisiran sungai di negeri ini dilihat mampu merancakkan lagi sektor pelancongan, terutamanya pelancongan domestik. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, cadangan untuk mewujudkan rumah rakit di pesisir sungai adalah satu cadangan yang baik. Katanya lagi, penggunaan jenama rakit stay masih lagi dalam penelitian oleh pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEC yang bertanggungjawab mengiktiraf kemudahan penginapan yang ditetapkan. Konsep seumpama ini sudah pun dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Rompin yang terdapat lebih kurang 50 rakit dan chalet yang memberikan lebih pilihan buat pengunjung untuk merasai kelainan menginap di darat atau di atas air. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Cenoh Yang Berhormat Encik Mujibur Rahman Ishak pada mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang. Jelas beliau lagi, sebanyak 19 rumah rakit dan 18 chalet yang terdapat di Sungai Pontian dan 31 rumah rakit dan 15 chalet di Sungai Rompin. Selain itu, terdapat juga 2 hingga 3 restoran rakit di Taman Negara yang sudah pun beroperasi. Dengan kewujudan rakit stay ini pula, akan memudahkan lagi segmentasi terhadap kepelbagaian pengalaman pelancongan yang boleh dipilih oleh para pelancong khususnya. Sekian Buletin Pahang edisi malam khas Sidang Dewan Negeri Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Assalamualaikum.